Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan minggu lepas, minggu ni kita akan membicarakan pasal Majapahit. Okay. Apa yang terjadi sebelum kerajaan Majapahit itu dibangun. Okay, seperti yang kita tahu, pada zaman Majapahit tengah nak bangun, kerajaan sebelumnya adalah kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari ni telah agak kuat, meluaskan dia punya empire, meluaskan dia punya tanah jajahan dia. Dan pada masa ini, Mongol pun tengah kuat. Kira sama kemasan lah. The Great Khan ataupun Raja Mongol ni, dia tengok dari jauh, tanah jauh ni makin besar, makin kuat. Hantar 3 surat, suruh datang menghadap dan bagi royal hostage ataupun tahanan diraja. Tahanan diraja ni kalau kita nak tahu, pada zaman dulu, bila seorang raja berada di bawah kekuasaan raja lain, macam mana raja yang berkuasa tu nak memastikan bahawa raja di bawah dia tu taat. Salah satu cara royal hostage, di mana anak kepada raja bawah itu dibawa ke istana raja yang sedang memerintah. Kalau kau tak patuh, kau gagal menurut perintah aku akan bunuh anak kau. Ini dikatakan royal hostage. Okay? So, 3 surat, tiga-tiga Raja Singhasari dia berbuat tak tahu. Sampaikan Raja Mongol marah, dia hantar 2 utusan. Kenapa Raja Mongol marah? Hantar 3 surat, lepas tu dia marah dan hantar 2 utusan. Sebab seperti diketahui umum, di kerajaan di kawasan Nusantara berdagang dengan China. Okay? Berdagang macam kerajaan Asia Tenggara ataupun Nusantara menghantar spices atau rempah ratus dan dia akan bagi macam kain sutera, porselin, buat pada seramik apa semua tu kan. Benda ni kerajaan Asia Tenggara ataupun Nusantara kata ni berdagang, tetapi China menganggap ini ufti. Tetapi setelah Mongol mengalahkan China, dia menjadi tuan pada China, dia dapati negara Asia Tenggara ataupun negara-negara Nusantara tidak menghantar ufti seperti mana mereka lakukan di masa zaman China. Ini menyebabkan dia marah. Dia hantar 3 surat, 3 surat tidak dilayan dan dia hantar 2 utusan. Utusan datang, dia memberi kata putus, dia memberi dua pilihan je, sama ada kau bayar ufti atau kau akan dimusnahkan. So, apa respon ataupun jawapan daripada Raja Singhasari ni? Ada 2 dapatan. Satu dapatan kata dia dipotong telinga, 2 utusan tu. Satu lagi dapatan kata hidung dipotong, hantar balik ke Mongol. Mongol nampak, Mongol marah. Mongol, The Great Khan, dia kumpul tentera dia selama 3 tahun, beratus kapal, dihantar ke Tanah Jawa untuk memusnahkan Singhasari. Okay? Lepas dia sampai ke Pulau Jawa, dia dapati kerajaan Singhasari dah tak ada. Sebab dalam masa 3 tahun ni, kerajaan Kediri atau neighbouring country ataupun jiran dia dah kalahkan Singhasari dan menguasai ibu kota Singhasari. So, Mongol takkan nak balik dan tangan kosong kan. So, dia tetap juga serang Kediri. Di sini kita nampak kebijaksanaan Majapahit. Bila Singhasari kalah, dia berundur ke kawasan Tanah Jawa, jauh daripada Kediri, iaitu di Sungai Berantas. Sungai Berantas ni ada cerita dia. Satu hari Raja Singhasari, dia tengah nampak orang dia makan buah. Buah tu pahit, dia ludah buang. Dia kata, "Uish, buah ni pahit sangat, aku tak boleh makan." Dapat idea Singhasari ni, dia kata, "Okey, empire baru aku akan namakan Majapahit." Translate dalam bahasa Melayu, buah pahit. Okay, tu cerita dia. Mongol nak serang Kediri, dia dapat mesej yang pelik daripada Singhasari. Dia kata, "Okey, saya akan bantu awak, kau musnahkan aku punya musuh Kediri dan aku akan bayar ufti, no problem." So, objektif Mongol datang ke Tanah Jawa sebab 3 je. Satu, kau musnahkan negara Singhasari. Nombor 2, kau install atau lantik Raja Merdeka. Nombor 3, kau bawa royal hostage ataupun tebusan diraja. Itu 3 je. Satu dah tercapai, iaitu negara Singhasari dah tak ada. Nombor 2, install Raja Merdeka pun dia dah dapat offer daripada Raja Singhasari ni yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya ni dia dan Mongol bersetujulah dengan Raden Wijaya ni menghantar askar dia orang untuk menyerang Kediri. Memang kekuatan Mongol tak dapat disangka lah. Dengan sekelip mata Kediri kalah.
Kerukuan Diraja ditahan dan menjadi tebusan diraja. Raja Radin Wijaya menjadi raja baru di tanah Jawa. Okay. Sekarang ni obviously Mongol minta Radin Wijaya untuk memastikan dia tepati janji. Kalau Radin Wijaya kata boleh bayar, tapi balik ke kampung aku, ke istana aku kat Berantas tu, sebab ada kat situ. So dia escort, Mongol hantar beberapa askar mengeskort Radin Wijaya ke istana dia. Tapi sampai di sana, Radin Wijaya sebenarnya telah memasang perangkap. Dia buat serang hendap, ambush. Semua tentera escort tu mati. Dan pada masa yang sama, dia terus menyerang tentera Mongol tanpa sebarang amaran. Serang. Radin Wijaya banyak melakukan guerrilla warfare ataupun peperangan secara guerrilla di mana mereka hit and run. Bila dia orang serang, dia orang lari. Guerrilla warfare ni dia memang kalau nak kalahkan guerrilla warfare ni memang makan sangat lama, sebab kita susah nak cari tentera-tentera yang menyorok di kampung-kampung, tiba-tiba kau serang tu dia lari. Memang susah nak cari. Okey. Bila dia keadaan macam ni, kita balik pada objektif Mongol. Apa dia punya objektif? Nombor satu, kata nak musnah Raja Singasari. Okey, itu dah tercapai. Dia katakan tercapai lah sebab Raja Singasari tak ada. Nombor dua, dia dah lantik Raja Boneka, iaitu Radin Wijaya. Nombor tiga, dia orang ada royal hostage, iaitu Perusahaan Raja. So dia pun, sebab nombor satu perang gerila tu, objektif dah tercapai, dan segera dia orang balik ke Mongol, meninggalkan semua kelengkapan tentera. Itu fasa pertama. Okey, cerita fasa kedua, apabila ini semua berlaku pada abad ke-13, iaitu tahun 1292, dan Radin Wijaya dia mati pada tahun 1309. Masalah dengan Radin Wijaya ni, macam kita tahu, raja-raja dekat Asia Tenggara ni ataupun Nusantara ni, mereka boleh berkahwin lebih pada satu isteri. Ada hubungan diplomatik dengan kau. Ini cara Radin Wijaya memastikan dia punya vassal state. Negeri tu otonomi, kau boleh perintah sesuka tinggal, tetapi bila panggilan perang, bayar cukai, kau kena bayar, kena patuh. Ini masuk vassal state. Okay. Balik pada cerita tadi. So Raja Radin Wijaya ni dia kahwin banyak vassal state pada negara-negara Kepulauan Nusantara untuk menjadikan dia orang ni bawah Majapahit. Masalah sekarang ni, orang semua akan anggap Radin Wijaya dia akan melantik salah satu isteri-isteri lah menjadi permaisuri dari kalangan orang Jawa. Tapi tak. Dia melantik gundik dia yang berasal daripada Sumatera menjadi permaisuri dia. Dia orang ada anak, nama anak dia Jaya Negara. Okey. Ini masalah dia. Bila engkau mengangkat orang lain jadi permaisuri dan kau menjadikan anak dia sebagai tengku putera mahkota, orang revolt lah, orang akan rebel, orang akan mengamuk lah, cakap kenapa kau pilih orang lain jadi raja kami kan. So bila benda ni jadi, Radin Wijaya menghabiskan kerjaya dia sebagai raja Majapahit, melupuskan cuba subdue ataupun menekan pemberontakan. Itu je dia lakukan sampai dia mati. So benda ni, Jaya Negara, anak pada Radin Wijaya tadi, mewarisi masalah ni. Okay. Tapi masa Jaya Negara perintah Majapahit, dalam 5 tahun pertama, dia settlekan semua masalah ayah dia. Pemberontakan semua tak ada. Diorang hidup aman lah. Jaya Negara ni ada masalah dia sendirilah. Ada orang tak beberapa puas hati dengan cara dia memerintah, dan dia sekali lagi memberontak selepas 10 tahun berlaku sekali lagi, dia lari. Bila dia lari, dia seorang ketua, macam captain kepada dia punya squad, dia punya bodyguard tu, nama dia Gajah Mada. Gajah Mada ni ditugaskan oleh Jaya Negara untuk memusnahkan pemberontakan. Cara dia sangat licik lah, cerita dia panjang, senang cerita. Dia buat cara licik dan juga cara kekerasan. Akhirnya pemberontakan tu musnah. Dan Jaya Negara balik jadi raja. Disebabkan jasa dia tu, Jaya Negara memberi kuasa penuh raja lah. Sebab Raja Jaya Negara ni, dia just issue order, dia bagi dekat Gajah Mada settle kan. Ada satu sumpah Gajah Mada ni. Gajah Mada kata dia tidak akan merasa rempah ratus
daripada makanan sehingga dia menguasai ke seluruh alam Nusantara. Maknanya apa? Sebagai pendapat lah, salah satu pendapat mengatakan dia tidak akan membiasakan diri dia dari segi keselesaan dunia lah. Macam kita makanan kita banyak rempah ratus kan. Dia tak akan makan rempah ratus tu sampai dia menguasai keseluruhan Nusantara. Memang benda ni dibuat. And then terjadi satu ketegangan politik di Istana Jayanegara, di mana doktor ataupun dukun Jayanegara tu cuba memang membunuh Jayanegara sebabkan politik lah. Gajah Mada tak sempat selamatkan dia, tapi doktor tu ataupun dukun tu dibunuh oleh Gajah Mada. And then masalah Jayanegara ni dia tak ada anak lelaki yang boleh menggantikan dia. So masalah dia, anak perempuan dia ni mengambil tugas sebagai ahli agama lah, ahli agamawan. Dia orang punya agama kata kalau kau jadi agamawan, kau kena lepaskan seluruh keduniaan. So tak lain tak bukan, tahta tu jatuh ke tangan cucu Jayanegara. Cucu Jayanegara ni serta-merta sebab cucu Jayanegara ni dengan Gajah Mada macam cikgu dia. So dia memang rapat lah dengan Gajah Mada. So Gajah Mada dianugerahkan sebagai Perdana Menteri ya. Bila benda ni jadi, benda ni berterusan berlarutan beberapa tahun sampaikan cucu Jayanegara ni ada anak dia nama Hayam Wuruk. Okay. Fasa ketiga dalam kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk. Okay. Nak start cerita Hayam Wuruk ni, kita kena start dengan negara jiran Majapahit. Majapahit ni ada jiran dia negara Sunda. Dia umur perang lama lah, Majapahit dengan Sunda ni berperang lama. Sampai satu tahap kata Gajah Mada kata, okey, tak payahlah kita berdamai, tak ada gaduh. Apa kata puteri kau kahwin dengan raja kami, iaitu Hayam Wuruk. Dia setuju lah. Gerombolan Raja Sunda ni pergilah ke ibu kota Majapahit. Masalah, kalau korang tengok Game of Thrones Red Wedding, benda sama jadi. Bila sampai sana, bukan yang sambut pengantin lelaki. Yang sambut dia Gajah Mada dengan dia punya bodyguard dia ni, ataupun tentera personal dia, yang sambut Raja Sunda. So maknanya apa? Gajah Mada kata tak ada, okey, sebenarnya tak ada wedding tak ada, tapi kau akan dibunuh. Dia orang lari, tapi dia orang tak dapat lari sebab dia telah dikepung. Bila dia orang dikepung, dia cuba bunuh Gajah Mada bunuh seorang-seorang. Okey, ada dua pendapat sama ada ayat memang raja nakkan puteri daripada Bandar Sunda ni, atau memang ini sengaja diatur. Kita tahu sebab catatan dia kurang jelas. So tapi disebabkan peristiwa ini, Gajah Mada diturunkan pangkat, duduk di pejabat lah, orang kata zaman moden kita duduk pejabat, sign dokumen je. Hayam Wuruk take over, mengambil alih tugas sebagai pentadbir. Sampai sekarang kepercayaan mereka mengatakan bahawa kalau kau orang Jawa kahwin dengan orang Sunda akan jadi masalah. Malapetaka lah. Okey, Hayam Wuruk ni zaman dia katakan zaman keemasan Majapahit lah, sebab Hayam Wuruk ni dia pandai memerintah negara. Sampaikan kematian Gajah Mada, pemerintahan Hayam Wuruk still lagi berjalan lancar. Sampaikan budaya, dia banyak mengeksport budaya-budaya. Sampai sekarang kita ada wayang kulit kat Malaysia kan. Ini semua daripada budaya orang Jawa. Kemudian sampaikan dia orang punya famous lah, Majapahit famous lah, orang datang belajar ke Majapahit. Majapahit pun sama. Majapahit ada dua anak. Dia cuba membahagikan takhta dia pada dua orang anak ni, dan dua orang anak dia gaduh. Kemudian dari situ start jatuhnya Majapahit ni. Fasa keempat Majapahit. Sebelum kejatuhan Majapahit, kita backtrack balik zaman Sriwijaya dulu. Bila Majapahit memburu orang-orang Sriwijaya ni, terutamanya keluarga-keluarga Raja Sriwijaya lah, sampaikan satu putera daripada Bintan, Sumatera, dia lari sehingga ke Singapura. Masih kerajaan Sriwijaya bertahan dekat Singapura lama. Sampai satu tahap Hayam Wuruk pernah serang Singapura hancur. Nak jadikan cerita, pada masa yang sama di kawasan Sriwijaya Sumatera, di kawasan Tanah Jawa, agama Islam sedang berkembang pesat. Okey, ada dua sumber mengatakan Islam datang ke kawasan Sumatera, kawasan Nusantara ni. Satu katanya datang daripada India,
Satu lagi datang daripada China. Dua semua ni boleh dipakai sebab ada bukti-bukti yang orang kata bertulis lah. Okay? Salah satunya adalah tulisan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pada tahun 1346 dia sampai di Aceh. Dia nampaklah perubahan daripada kuil ke masjid, pemerintahan cara Hindu ke Islam. Ibnu Battuta ditulis ini semua dalam catatan dia. Kita berbalik kepada cerita Singapura yang tertewas tu. Semua orang tahulah yang tertewas tu Parameswara. Parameswara bila kuasa dia di Singapura telah dimusnahkan oleh Majapahit. Dia berundur ke Melaka. Dia tahu dari utara ada ancaman daripada Siam dan dari selatan ada ancaman daripada Majapahit. Cerita Melaka, macam mana Melaka ditubuhkan, macam mana Melaka tu dapat nama, semua tahu kan. Anjing peliharaan dia memburu binatang kijang, dan kijang tu sepak anjing dia jatuh ke sungai tu di sungai ditanya pembesar dia, pokok belakang sandar ni pokok apa, orang kata pokok Melaka. Itu satu pendapat. Lagi satu pendapat kata berasal dari perkataan Malakat, iaitu pasar kan untuk orang Arab, sebab kawasan tu kawasan orang berdagang kan. Okey, itu cerita macam mana Melaka dapat nama. Kan tadi saya dah cakap ancaman daripada utara adalah Siam dan ancaman daripada selatan adalah Majapahit. So Parameswara kena fikir macam mana dia nak selamatkan negara yang baru dia buka ni, yang bernama Melaka ni. So nombor satu, dia menggunakan taktik dia punya taktik nenek moyang dia. Dia mengubah lanun-lanun yang dia percayai. Lanun-lanun ni semua musnahkan lanun-lanun yang lain tu. Nombor satu. Nombor dua, lanun-lanun ni dia memaksa pedagang-pedagang yang berdagang dari China, dari India, kawasan Nusantara tu berdagang di Melaka. Ni taktik Sriwijaya dulu, ingat tak? Chapter 1 dulu. Benda ni Parameswara melakukan benda yang sama. Dia paksa pedagang berlabuh di Pelabuhan Melaka. Itu nombor satu. Nombor dua, dia perlukan orang kata keselamatan untuk pedagang-pedagang yang datang kan. Sebab disebabkan mereka berdagang di Melaka, mungkin pedagang-pedagang ni rasa mungkin akan diancam oleh Siam dan juga Majapahit. So dia meminta bantuan China. Dia akan membayar ufti pada China dan China akan provide security lah ataupun keselamatan di perairan Nusantara ni lah. Lepas 2 tahun Parameswara buat benda tu, buat perjanjian untuk bayar ufti tu, Laksamana Cheng Ho yang terkenal tu datang ke Melaka. Okey, nak cerita pasal Laksamana Cheng Ho ni menarik jugalah. Laksamana Cheng Ho dia sediakan dia berlayar di seluruh daripada selatan China sehingga ke Teluk Bengal ataupun India dengan 300 kapal. Okey, satu kapal tu 600 kaki dan mempunyai 500 pelayar ataupun sailors. Bayangkan betapa besarnya 300 kapal. Dalam kapal tu ada 25, lebih kurang 20 hingga 25 diplomat ataupun orang-orang kerajaan daripada China. Okey, disebabkan oleh Parameswara telah berjanji untuk membayar ufti pada China, China provide security ataupun menyediakan keselamatan pelayar-pelayar datang berlabuh ke Melaka. Melaka sangat disegani dan selamat daripada seluruh ancaman luar. Ini membantu kebangkitan Melaka lah, secara tak langsung lah. Okey, ingat tak masa Majapahit tu anak dia bergaduh dua orang tu, dia orang ada mengalami, orang kata ini dikatakan masalah madalaman politik. Bergaduh, Majapahit start turun, Melaka naik. Pada masa yang sama, Majapahit juga mengalami satu ancaman daripada dalam kawasan tanah Jawa itu sendiri, iaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ni berasaskan politik Islam ataupun berasaskan ajaran Islam. Dia cuba menghapuskan semua budaya-budaya Hindu yang dibawa oleh Majapahit. Ini juga salah satu sebab lah macam kenapa Melaka naik. Bila Demak menghalau ataupun cuba menghapuskan budaya-budaya yang dibawa oleh Majapahit, mereka berundur, keluarga-keluarga diraja Majapahit berundur ke tanah Bali
Kan tanah Bali sampai sekarang adalah penganutnya agama Hindu kan. Ada satu fun fact, orang Indonesia dia lebih mengingati sejarah Majapahit daripada sejarah Sriwijaya. Sebab Sriwijaya Majapahit berjaya menyatukan seluruh Nusantara dalam satu kerajaan. Benda ni sebab tu mereka ingat bila mereka menuntut kemerdekaan pun banyaknya pasal uh, macam mana mereka di bawah Majapahit dulu lah. Okey, lagi satu fun fact. Ni korang mesti tak tahu. Kebanyakan bangsa di dunia dia menganggap negara dia sebagai homeland. Mak Saleh selalu kata homeland, orang Jerman kata fatherland, Russia kata for Mother Russia. Tapi satu bangsa yang pelik, apa, bila kata kita punya kampung, kita akan cakap tanah air. Sebab apa? Okey, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Melaka, mereka tahu kekuatan rangkaian lautan. Sebab tu kita panggil kita punya negara tanah air. Next video saya akan ceritakan pasal Melaka lebih lanjut, sebab apa yang saya cerita secara general je. Kita tak payahlah terlampau dalam sangat. Tak dinafikan Sriwijaya dan juga Majapahit pernah menguasai tanah Melayu. Tanah Melayu ni pun zaman Sriwijaya dan Majapahit, mereka adalah vassal state ataupun negara di bawah naungan dua empire ni. Ingatlah saya kata vassal state tu apa? Vassal state tu negara bawah naungan, dia boleh kira macam autonomi lah zaman moden dia kata. Dia boleh buat dasar dalaman dia orang, dia boleh buat sukati, tetapi bila panggilan perang dan juga membayar cukai, mereka kena patuh, mereka kena bayar. Kalau raja kata nak tentera 5,000, vassal state tak ada cakap apa, dia akan hantar 5,000 orang. Kalau dia nak emas, kena bayar emas. Okay, untuk Melaka kita akan bincangkan lebih detail pada video seterusnya. Assalamualaikum.